Sound check, okay. Testing, testing. Sound check. Okay, Ana. Sound check, okay. Sound check, okay. Testing, testing. Sound check. Okay, Ana. Sound check, okay. Sound check, okay. Ikan sepat dari Melaka, okay ya. Sound check. Syarudin, clear. Testing, testing. Deli Syahrum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sila kita akan mula dalam beberapa minit lagi. Ini Azhan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Basit, Lutfi dan rakan-rakan lain, Anwar Ibrahim, Hafizul Muhammad, clear insyaAllah. Ni bukan kopi ya tuan-tuan, ini malam ni saya ambil peppermint tea, tea peppermint, nak bagi tenang sikit, tapi dengan syarat ya, tanpa gula. Kalau nak bubuh honey boleh insyaAllah. Baik, malam ni saya akan bersiaran secara live kerana saya pada petang tadi apabila tular berita tentang darurat dalam pukul 4.30 tadi, Tan Sri Mahyudin Yassin telah menghadap tuanku di Kuantan untuk membawa keputusan yang dibuat oleh kabinet dalam mesyuarat mereka untuk disampaikan dan diperkenankan oleh baginda tuanku yang di-Pertuan Agong, iaitu satu saja perkara yang paling utama yang akan jadi perbincangan kita malam ini, iaitu darurat. Ya. Proklamasi darurat ataupun pengisytiharaan darurat itu hanya boleh dinasihatkan oleh Perdana Menteri kepada yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 150, di mana yang di-Pertuan Agong boleh proklamasi ataupun mengisytiharkan darurat. Itu dia punya latar belakang kepada tajuk yang akan kita bahaskan dan kita akan bincangkan bersama. Untuk mungkin saya juga mengalu-alukan dalam live kita ini untuk tuan-tuan sendiri tolong bagi pandangan ya. Dan pandangan itu biarlah bernas, konstruktif, serta pandangan yang dengan itu kita dapat melihat apakah sebenarnya kita kata perasaan, denyut nadi, rasa rakyat dalam kita memahami situasi yang berlaku. Jadi kita masih baru nak panaskan badan sambil-sambil minum teh peppermint. Saya cadangkan anda cuba try, test, tengok rasa macam mana. Sebab peppermint tea ni dia boleh bagi kita ketenangan, tuan-tuan. Dalam keadaan kita hari ini, kita kena banyak tenang, tuan-tuan. Satu persatu kita tengok suhu politik di negara kita ini meningkat. Saya orang politik, yang tu semua orang tahu. Saya adalah orang politik yang saya mungkin ada kepentingan dari sudut saya duduk di medan itu, tetapi yang saya mahukan di sini ialah saya nak politik yang
ada integriti, politik yang bermaruah, serta tidak semua orang politik seperti mana yang tuan-tuan mungkin dengar ataupun menganggap bahawa semua orang politik tak boleh pakai, semua orang politik maknanya hanya merasakan kepentingan diri. Saya rasa inilah cabaran saya melibatkan diri dalam politik, untuk saya memastikan bahawa politik itu tidak dilacurkan, ya, politik itu tidak digunakan, tetapi ia menjadi satu wasilah ataupun pendekatan untuk kita, pertama, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan untuk kamu melaksanakan keadilan dan ihsan. Dalam politik, kita cuba untuk nak menyumbang kepada al-adlu wal ihsan. Kerana al-adlu ataupun justice, keadilan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan satu lagi perkataan dalam bahasa Roman, iaitu wa aqimul wazni bil qist wa la tatghaw fil mizan. Hendaklah kamu tegakkan neraca itu dengan qist. Qist bukan asal bahasa Arab, tetapi ia adalah bahasa Roman yang membawa maksud yang sama, iaitu al-adlu ataupun keadilan. Jadi makna kata Al-Quran itu sendiri telah meletakkan tujuan utama siasah, ya, iaitu memimpin manusia dan mentadbir dengan amanah yang dipertanggungjawabkan manusia itu, ialah bertaruhkan kepada keperluan al-adlu wal ihsan. Cuma malam ni kita tak nak ceramah tentang al-adlu wal ihsan, walaupun saya sekadar ingin berkongsi dengan para penonton yang sudah mula masuk. Tolong saya pada malam ini kita share dengan kawan-kawan. Kita nak orang ramai, lebih ramai mendengarnya. InsyaAllah kita cuba hit malam ni sampai 1,000 hingga 2,000 dengan bantuan tuan-tuan lah. Tolong sharekan dengan rakan-rakan, bagi tahu kepada mereka. Kita nak bawa satu tajuk yang berpandukan kepada setakat berita petang ini. Yang tadi pun saya sempat tengok buletin utama, gambar ataupun laporan Perdana Menteri pergi bertemu dengan Yang di-Pertuan Agong di Kuantan, dan kita masih lagi, ya, tidak ada detail tu semua yang kita Khairul Hanafi tengah kena Teh Halia Tamil Street ni, Datuk. Yang tu memang sempoi kirim salam kat Ridwan, tokey besar dia. Saya pun selalu duduk lepak kat situ, kena dengan chai dia. Kedai, teh kedai. Ya. Baik, tadi saya cerita tadi, saya menyatakan bahawa kita akan berbicara tentang setakat pukul 8 malam berita TV utama tadi, berita utama tadi, buletin utama tadi, bahawa perkenan ataupun mengadap tuanku bagi menyampaikan keputusan kabinet sekarang berada di tangan dan di dalam pengetahuan Yang di-Pertuan Agong atas keputusan yang dibuat oleh kabinet pada mesyuarat kabinet yang diadakan. Jadi tu dia punya, kita punya batasan perbincangan kita. Mana saya tidak akan pergi beyond itu. Dengan kata lain, saya nak bagi tahu awal-awal di sini bahawa keputusan untuk proklamasi isytihar hanya ada di tangan dan di kuasa istana, di bawah, ya, prerogatif 150 Perlembagaan Persekutuan yang ada hanya kepada Yang di-Pertuan Agong. Ya, kita kena ingat, ya, ini kita berbincang tentang keputusan kabinet. Kita tak campur tangan tentang apa yang sudah berada di istana dari sudut
berkenan dari sudut persetujuan Yang Tuan Agong, itu kita letak di sebelah sebagai perkara yang belum diproklamasikan. Kita ambil bahagian darurat itu sendiri sebab saya rasa di sini ada kaitan dengan live yang saya buat semalam dan live sebelumnya, serta mereka yang mengikuti tulisan-tulisan yang saya buat, di mana dalam tulisan-tulisan itu saya telah menegaskan beberapa perkara yang hingga saat saya bercakap ni pukul 9.23 ini, 25 saat ini, saya tetap konsisten menyatakan kerajaan Tan Sri Mahyudin, iaitu Perikatan Nasional dan Perdana Menterinya, adalah sebuah kerajaan terhasil daripada pembelotan yang berlaku dalam langkah Sheraton. Dari situlah segala bentuk kerajaan yang ada di dalam Perikatan Nasional telah mengundang musibah demi musibah, seperti kabinet yang tidak kompeten seramai 72 orang, penguatkuasaan double standard sehingga menimbulkan isu tidak percaya rakyat kepada kepimpinan, dan yang ketiga ialah rundingan tawar-menawar untuk berkuasa telah menyebabkan kerajaan hilang fokus untuk mengendalikan krisis COVID-19 yang sentiasa menjadi alasan yang diberikan oleh Tan Sri Mahyudin Yassin dan kerajaannya untuk mewajarkan apa saja tindak tanduk dan langkah-langkah sumbang mereka sejak mereka mengambil alih kerajaan, pintu belakang, pembelotan, tragedi Februari, langkah Sheraton 2020. Nah, so tentu dalam suasana yang begitu rupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, dalam suasana yang begitu rupa, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dapati bahawa apa yang berlaku hari ini, pada petang ini, keputusan kabinet untuk memutuskan satu darurat untuk dikenankan kepada Yang Tuan Agong adalah, kalau tanya kepada saya, merupakan musibah kedua terbesar setelah musibah langkah Sheraton. Baik, saya ada hujah-hujah saya ada pandangan dan pendapat saya, dan saya tidak memaksa pendapat dan pandangan saya ini kepada yang mendengar. Malah saya alu-alukan, kalau boleh tuan-tuan buat komen yang membina di bawah ini untuk memberi pandangan dan pendapat. Mungkin saya tidak dapat menjawab kesemuanya, tetapi dari situ mungkin dia membantu kami untuk melihat suara-suara rakyat dalam memahami realiti. Dan saya sekali lagi ingin terangkan bahawa dalam kita membuat apa saja pandangan dan pendapat, ya, kita mesti ada alasan, ada hujah. Tak boleh kita hanya emosi, kita hanya bercakap kerana sama ada secara sentimen ataupun secara emosi semata-mata, tapi mestilah bersandarkan kepada hujah. Saya minta yang lain sila terus masuk. Kita nak upkan lagi, tolong share. Terima kasih Ruslan Maktaha, ya, rakan-rakan yang lain, ya, Abdul Fattah Abdul Basir, yang mempunyai pandangan dan pendapat dia, ya. Saya menghormati pandangan dan pendapat itu, tapi saya ingin jelaskan di sini, ya, keputusan melantik Tan Sri Mahyudin Yassin yang dibuat dalam proses istana serta kuasa yang ada kepada Yang Tuan Agong. Saya tidak pernah menafikan itu semua. Kami daripada Pakatan Harapan tidak pernah menafikan kuasa yang di Pertuan Agong dengan menggunakan klausa meyakini
seseorang itu memiliki majority dan dia yang di Pertuan Agong telah membuat keputusan dan kita menghormati keputusan itu. Tapi jangan lupa, keputusan yang dibuat melalui klausa itu tidak menghalang, tuan-tuan, tidak menghalang keputusan itu diuji di mana? Di parlimen. Jadi jangan timbulkan kata kita nak babit istana dan sebagainya, tidak, sebab kedua-duanya itu saling lengkap melengkapi dalam konteks raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen dalam konteks negara kita. Makna sebaik ujian bagi seseorang Perdana Menteri yang mendakwa dirinya ada majoriti dan dia layak memimpin kerajaan majoriti itu sebagai Perdana Menteri, hendaklah diuji di mana? Di parlimen. Perkara itu tidak pernah dibuat oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Itu saja kita kata. Bukan ada kena-mengena dengan kita mempertikaikan keputusan dan sebagainya, ya. Baik. Jawab dah yang tu. Apa yang saya nak masuk sekarang ni ialah tentang darurat. Kita tahu di dalam perlembagaan persekutuan, perkataan darurat itu memang diperuntukkan. Klausa darurat dengan kuasa yang ada kepada yang di Pertuan Agong, iaitu perkara 150. Perkara 150 adalah kuasa baginda yang di Pertuan Agong membuat proklamasi atau pengisytiharaan darurat. Itu dia. Dia punya, sebab itulah Tan Sri Mahyudin kena pergi menghadap dan mempersembahkan, ya, perkenan keputusan itu, kerana pada waktu yang sama perbahasan tentang apa kita kata proses proklamasi itu juga, ia tidaklah berlaku tanpa ada satu timbal balik dari sudut imbangan dengan pihak eksekutif, sebab Akta 40 menetapkan bahawa perkara 40 perlembagaan juga adalah menetapkan bahawa tindakan keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong itu mestilah setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri. Itu dia punya, kita panggil balance antara kuasa yang ada kepada Yang di-Pertuan Agong dan proses menasihati yang ada kepada Perdana Menteri. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, darurat atau dalam orang putih dia panggil emergency, ya, emergency ataupun darurat bukan satu perkara yang kita boleh bermudah-mudahan menggunakannya. Sebab bermudah-mudahan menggunakannya itu boleh membawa kepada satu keadaan yang mewajarkan kediktatoran. Dan saya akan jelaskan kenapa saya kata kediktatoran berpandukan kepada peruntukan-peruntukan yang ada di dalam perlembagaan persekutuan dalam mengabsahkan keperluan apa yang dikatakan darurat ataupun emergency. Ya, itu karena itulah seseorang ataupun sesebuah kerajaan melalui Perdana Menteri dia nak buat darurat atau mencadangkan darurat supaya diperkenankan untuk diproklamasikan, bukan satu perkara yang kita boleh anggap mudah untuk kita buat. Okay, itu kerana itu saya mulakan tentang betapa darurat ini sangat-sangat kita kata penting, tapi pada waktu yang sama jika disalahgunakan akan menyebabkan satu keadaan yang mungkin boleh merosakkan demokrasi dan juga asas-asas yang tertegaknya negara kita ini. Baik tuan-tuan, Muhammad Nordin
Datuk dah level-level rakyat biasa dekat media sosial. Saya pun tak faham apa maksud Muhammad Nordin itu, kerana kalau beliau mengikuti perkembangan saya lah, kalau beliau berminat lah, bahawa memang semenjak sebelum saya jadi menteri pun saya telah pun menggunakan media sosial. Cuma media sosial daripada mereka yang menyalahgunakan dengan adab-adab yang tidak sopan, perkataan-perkataan yang dipakai yang keterlaluan, itu yang dikatakan ini bukan level media sosial, ya. Ini itu maksud saya, bukan media sosial secara keseluruhan. Semua orang tahu. Hatta malam ini ketika saya berbicara, kita berinteraksi dengan orang ramai dengan media sosial. Twitter saya pun saya gunakan. Saya juga ada Instagram. Maka ini sebagai satu interaksi untuk kita berhubung, termasuklah isu terkini yang sedang berlaku, iaitu isu yang melibatkan kepentingan orang ramai. Saya tak mau nanti orang kata orang politik ni dia ikut dia saja. Jadi saya rasa interaksi saya di sini adalah supaya saya dapat membuat timbal balas pandangan dan pendapat, dan pada waktu yang sama saya juga nak menjelaskan, ya, apakah tindakan-tindakan politik yang sewajarnya akhirnya membawa manfaat ataupun kepentingan antara kita dengan rakyat, yang tanpa rakyat kita amat-amat sedari bahawa politik itu sendiri tidak ada maknanya, dan tanpa politik yang betul-betul memacu dan memastikan asas-asas utama seperti keadilan, ketelusan, kebertanggungjawaban dipelihara, maka rakyat juga akan merana daripada, ya, orang-orang politik yang tidak ada di sana komitmen untuk menjamin dan menjaga serta memelihara asas-asas penting ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya sudah menjelaskan pada peringkat awal tentang betapa darurat ini bukan perkara mudah. Kenapa? Sebab bila kita menyebut tentang darurat, kalau kita faham takrif darurat ataupun dia punya definisi darurat, kita akan melihat bahawa definisi darurat itu menyatakan segala apa yang biasa diamalkan semasa keadaan biasa, yakni bukan darurat, ya, tidak lagi terpakai semasa darurat. Nampak tuan-tuan? Keadaan biasa semasa tidak darurat, proses demokrasi, perlembagaan, parlimen yang menentukan perjalanan kita kata kerajaan, dalam keadaan darurat sudah tidak terpakai lagi. Bila kata tidak terpakai, semua yang biasa dengan proses parlimen, perlembagaan yang memelihara kebebasan, yang memelihara personal liberties dan sebagainya, itu tidak lagi terpakai dalam keadaan darurat. Sebab, ni kita masuk. Kenapa dia jadi lagu tu? Kerana ada 3 sebab, ya, kerajaan ataupun yang di-Pertuan Agong menggunakan kuasanya untuk darurat, dan 3 sebab ini sangat-sangat besar. Dia perkara yang melibatkan, pertama, keselamatan negara. Keselamatan negara. Ini mungkin kita terpaksa berdepan dengan musuh yang melanggar kita. Ini mungkin kita terpaksa berdepan dengan kita kata ancaman daripada sempadan kita yang mereka melanggar masuk untuk menawan negara dan sebagainya. Itu dimaksudkan dengan keselamatan negara, ya. Yang kedua ialah diwajarkan proklamasi darurat itu ialah ketenteraman awam. Dia mungkin melibatkan soal rusuhan, melibatkan tentang public security, public safety, ketenteraman awam yang boleh menjejaskan kita kata orang awam seperti rusuhan dan sebagainya, dan jenayah dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah ekonomi.
sama ada ia melibatkan soal lumpuhnya ekonomi dan sebagainya, itu juga adalah di antara alasan kewajaran proklamasi isytihar darurat boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong setelah mendapat nasihat daripada Perdana Menteri yang mewakili eksekutif. Ya. Bermakna kalau kita memahami keperluan kita kata darurat ini, ia perlu diberikan kewajaran tentang aspek-aspek yang penting ialah keselamatan dan pertahanan nasional. Ia ima dalaman seperti rusuhan-rusuhan, ia ima luaran daripada ancaman-ancaman musuh, ia ima isu-isu ekonomi yang melibatkan negara itu runtuh atau lumpuh. Jadi perkara-perkara tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton, adalah merupakan sebab ataupun asas kepada proklamasi darurat boleh berlaku. Jadi dalam konteks ini kita juga kena faham di atas kita kata nak isytihar itu, sama ada 3 perkara yang saya maksudkan tadi. Di atas itu apa dia yang kita kata bila boleh dia isytihar? Bila tu waktu ketika mana? Apabila adanya ni, bila mana dia ada? Setelah dilanggar ke atau macam mana ke? Setelah berlaku rusuhan ke, atau masa berlaku rusuhan ke, atau selepas berlaku pelanggaran ke, atau selepas berlaku rusuhan ataupun ekonomi lumpuh dah jatuh dah ke, atau bila? Itu soalan dia ya. Sebelum kita jawab tu, saya ingin mengalu-alukan rakan-rakan yang masuk ke dalam ni, janganlah duk bergaduh sama-sama dalam komen-komen ni ya. Jangan, tak apa, dia ada pandangan dia, dia ada dia punya pendapat, tapi janganlah kita bergaduh ya, sampai kita tak tumpu kepada kita kata apa yang kita nak cakap di sini, dan kita abaikanlah mana-mana grafik-grafik yang tidak bertamadun serta dengan niat nak menjatuhkan ataupun mengaibkan ataupun memfitnah. Itu kita abaikan, sebab saya rasa orang yang ada di dalam ni, yang ada di dalam komen-komen ini lebih memahami siapa mereka dan apa tujuan mereka masuk di dalam kita punya perbincangan yang serius ini. Jadi saya harap kita share, kawan-kawan. Belum sampai lagi kita punya target. Kita harap kita dapat share lagi. Kita salam Datuk, jom naik bot kat Jarak. Oh, ini saya ingat masa dulu semasa banjir besar di Pulau Pinang tu, saya rasa waktu itu semua orang tahu waktu tu saya terjatuh ya, ketika banjir itu untuk menyampaikan bantuan, dan dia mungkin salah seorang yang bersama dengan saya. Terima kasih. Saya masih lagi terkenang peristiwa tersebut ya. Dan lagi ada yang nak jumpa saya, kena mai pejabat saya ya, dan apa yang boleh kita tengok, kita tengok. Dan siapa lagi ya, kawan-kawan yang ada dalam ni yang saya tak sempat nak tegur mereka, ada yang jenis dalam ni yang saya pun tak faham tujuan dia apa. Kita duk cakap benda-benda yang besar, dia duk cakap benda-benda yang remeh-temeh. Saya rasa dia ada masalah di sini. Kita teruskan. Dan ramai juga yang ada penyakit COVID-19 tuan-tuan ada yang muntah-muntah ya. Mungkin mereka terpaksa pergi berjumpa lah dengan pihak klinik yang berdekatan, sebab dia akan jangkit dengan kita ya. Alhamdulillah ya. Itu baru part mukadimah saya pada darurat, dan nanti saya akan kaitkan satu soalan wajar atau tidak. Dengar baik-baik ya, wajar atau tidak Tan Sri Mahyudin Yassin membuat keputusan di kabinet sebentar tadi untuk disembahkan kepada Tuanku Yang Tuan Agong berkenan keputusan, iaitu mengisytiharkan darurat. Itu nanti di ujung saya harap tuan-tuan dapat masuk untuk dapat
jawapan, pandangan, ya. Dan kita boleh bagi pendapat-pendapat yang pendapat-pendapat yang bernas dalam isu ini. Baik. Tadi saya ada tanya dalam soalan saya bila mukadimah tentang mukadimah saya tentang darurat, iaitu bila Yang di-Pertuan Agong boleh isytihar darurat. Adakah dengan 3 sebab yang saya sebutkan tadi itu diisytiharkan darurat itu dalam masa berlaku, selepas berlaku atau sebelum berlaku? Jawapannya ialah peruntukan yang ada daripada kuasa untuk mengisytiharkan darurat adalah di atas sebab sama ada perkara itu sudah berlaku, perkara itu sedang berlaku, ataupun, ini penting, perkara itu diyakini akan berlaku. Itu dia. Dan darurat itu sama ada masa berlaku, selepas berlaku, itu biasalah bila dah berlaku kita pun cepat-cepat kita kata okey, darurat. Tetapi dia ada apa yang dia katakan preemptive measures. Ya, preemptive measures ni banyak dalam undang-undang yang selalu menjadi pertikaian. Dengannya boleh dijadikan alasan untuk membuat sesuatu walaupun tak ada tanda-tanda, ataupun dia sekadar meyakini ada tanda-tanda yang boleh membawa kepada huru-hara dan 3 sebab yang saya sebutkan di atas tadi. Maka dalam keadaan sedemikian, kita memahami bahawa Yang di-Pertuan Agong dengan kuasa yang ada padanya itu tidak semestinya melihat keadaan itu berlaku, tetapi meyakini jika dia akan berlaku lebih buruk, kemungkinan akan berlaku tanpa kawalan yang lebih baik, maka dia boleh isytiharkan darurat. Itu kita kata dia punya apa kita panggil masa itu bila dia akan buat. Ya, masa itu bila dia akan buat. Kemudian saya nak masuk terus kepada dari apa yang kita faham keputusan yang dibuat oleh kabinet tadi. Sejauh yang kita faham daripada bacaan yang di luar, dalam apa di mesyuarat, keputusan mesyuarat kita tak tahu. Tapi dari segi kita kata dia punya apa kita panggil secara surface keputusan itu dibuat, dikatakan adalah kerana krisis COVID-19. Yang itu yang kita faham. Ya. Yang itu kita faham. Iaitu darurat ini diperlukan sebagai satu yang kita kata diperlukan untuk mengawal COVID-19 yang dikatakan di luar kawalan. Ini penting sebab ini yang akan menjadi asas dan hujah saya dalam membuat komentar-komentar terhadap keputusan yang dibuat oleh Tan Sri Mahyudin Yassin. Ada juga dengar dari dalam ada juga yang kita dengar di dalam sebahagian daripada istilah yang dipakai, dia panggil darurat politik. Ada juga yang kata darurat politik. Jadi saya nak bagi satu penjelasan kepada rakan-rakan yang menonton sekarang ni, dan saya minta, alhamdulillah sudah sampai 1K. Kita harap boleh teruskan lagi untuk kita menyampaikan lagi pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat kita. Saya ingin menjelaskan bahawa tidak ada istilah yang kita pakai darurat politik. Elect. Mafish. Tidak ada. Kalau siapa kata ada istilah darurat politik, maka itu adalah ciptaan dan khurafat. Tak ada di dalam perundangan dikatakan darurat politik. Darurat adalah darurat. Emergency is emergency. There is no such thing as political emergency
atau darurat politik dan sebagainya. Tidak ada. Ya. Kalau orang nak mengaitkan dia dengan politik itu cerita lain. Tapi menggunakan istilah darurat politik itu sendiri dari sudut perundangan maupun perlembagaan tidak wujud di dalam kamus yang resmi. Cuma mungkin gambaran mereka kepada darurat politik itu adalah mungkin ingin membawa maksud darurat yang diperlukan untuk menyelesaikan krisis politik. Yang itu saya akan sentuh juga nanti di hujung nanti. Bermakna tuan-tuan dan puan-puan, masa berjalan ya, tuan-tuan terima kasih saya ucapkan kerana bersama terus dengan kita. Kita harap soalan-soalan yang diajukan, komen-komen itu tetap lagi berdiri di atas adab-adab dan menghormati pandangan dan pendapat tanpa perlu kita mencaci maki hamun seperti mana yang kita nampak sebahagian daripada komen-komen yang ada di sini. Baik. Saya ingin menjelaskan kepada tuan-tuan bahawa dalam konteks darurat ini yang dikaitkan keperluan itu semasa mesyuarat kabinet tadi seperti yang kita baca di dada-dada akhbar, di media sosial adalah dikaitkan dengan penularan COVID-19. Baik, kita berhenti di situ. COVID-19. Baik, kita ambil itu dulu. Untuk saya menjawab wajar atau tidak dia menggunakan darurat itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Ya. Yang saya maksudkan dengan masalah COVID ini, kalau kita tengok di dalam mesyuarat parlimen yang lalu, ya, ada di sana pindaan-pindaan yang dibuat. Nikmat. Teh peppermint. Ada pindaan-pindaan yang dibuat. Salah satu yang ataupun pindaan-pindaan yang dibuat itu tertumpu kepada memperkukuhkan aspek-aspek legal ataupun perundangan untuk menguatkuasakan, memantau dan mengawal sebaran pandemik COVID-19. Kenapa saya sentuh benda ini? Kerana peruntukan-peruntukan tersebut dan yang paling utama ialah Akta 342, iaitu Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Ya? Akta Kawalan Penyakit Berjangkit, Akta 342, dibuat pindaan begitu rupa, memberikan kekuatan memantau, kekuatan bertindak, kekuatan menutup, kekuatan menguatkuasa, kekuatan mengawal, yang mana kekuatan itu diberi kepada akta ini bertujuan untuk mengengkang penularan COVID-19. Kalau bertanya kepada saya, jika COVID-19 lah masalahnya, maka sebenarnya peruntukan-peruntukan yang telah pun dipindah dan telah digazetkan, ya, dan dimaklumkan oleh Menteri Undang-Undang yang telah digazetkan, adalah sebenarnya satu mekanisme yang sangat efektif, sangat berkesan untuk memastikan penularan COVID ini terkawal. Maknanya, kalau kita menyatakan tidak adakah undang-undang hari ini yang nak kawal penularan dari segi mungkin tak cukup atau tidak kuat, jawapan saya sudah ada akta ini dan telah dipindah semasa sidang parlimen yang lalu, dan kita menyokongnya. Tak ada siapa yang membantah, walaupun kita berbeza pandangan dalam berbagai hal, tapi dalam hal ini tidak ada yang membantah, malah menyokong supaya usaha-usaha mengekang, mengawal, meningkatkan lagi denda serta memastikan penularan ini termasuklah penguatkuasaan ditingkatkan dengan lebih berkesan melalui undang-undang yang ada. Jadi sebagai orang yang duduk di parlimen sebagai legislatif, ya, kita memahami bahawa kita kata
konteks perundangan sudah pun disediakan. Mana asas-asas perundangan itu sudah diletakkan dalam konteks kita kata nak mengawal pandemik ini. Sudah ada. Jangan kata tak ada. Dan dipindah tujuan khas untuk tersebut. Jadi kalaulah menyatakan kerana COVID untuk kawal, karena itu kita perlu darurat, bagi saya itu adalah satu alasan yang tidak cukup matang kerana satu, kalau pindahan undang-undang itu sudah pun dibuat dan diluluskan di Parlimen dan memang telah diluluskan dan digazetkan sudah pun, maka yang tinggal sekarang ialah penguatkuasaan. Soalannya, apakah ini di atas sebab kelemahan penguatkuasaan? Ataukah ini disebabkan keazaman politik pentadbiran Tan Sri Mahyudin Yassin tidak ada? Ataupun Perdana Menteri seorang yang lemah untuk menguatkuasa undang-undang yang dia sendiri cadangkan supaya dapat mengawal. Mana belum lagi dibuat, semua ini dia telah mengalah dengan mengatakan perlu kepada darurat, alasan sebab nak COVID-19 tak boleh kawal. Jadi saya telah mematikan hujah pertama saya untuk saya membuat rumusan awal bahawa jikalau darurat diperlukan untuk penularan COVID dan mengawalnya, maka undang-undang sedia ada yang belum terbukti lagi kejayaannya kerana ia lebih tertakluk kepada efisiensi sebuah kerajaan untuk melaksanakannya dan menguatkuasakannya. Selagi belum dilaksanakan, maka kenapa perlu kita menggunakan darurat untuk mengawal COVID-19? Tak perlulah. Maknanya, undang-undang yang telah sedia ada yang dipindah waktu Parlimen yang lalu guna untuk kawal COVID belum diuji, belum dilaksanakan, belum dipraktikkan, belum ditingkatkan, belum dimaksimumkan sampai ke dinding. Tiba-tiba kata perlu darurat untuk selesaikan isu pandemik COVID-19. Saya tak faham macam mana keputusan saya tak faham kenapa keputusan kabinet ni dia tak sampai kepada tahap itu, kerana bagi saya kabinet XXSL yang ada itu memang tidak kompeten dan tidak efisien dalam memahami realiti. 72 anggota kabinet, tuan-tuan. 72 members of the cabinet. Tak boleh nak melaksanakan pindaan yang mereka sendiri bawa. Tak boleh nak fokus Menteri Kesihatan ada 2 timbalan menteri, tuan-tuan. Seorang menteri yang memang doktor. Yang 2 lagi, yang saya tahu seorang lagi tu doktor. 3 orang nak jaga supaya akta kawalan keselamatan, kawalan penyebaran penyakit ini, itu tak termasuk lagi pegawai-pegawai yang efisien yang ada. Tak boleh nak gunakan akta ini kerana COVID nak kawal, lalu tiba-tiba kita kata guna darurat. This is insane. Menyalahgunakan satu kuasa yang besar ini atas keperluan yang memang betul-betul terdesak dan diperlukan. Tiba-tiba hari ini mereka menggunakan satu pendekatan yang sangat simplistik, satu pendekatan yang sangat mudah, iaitu terus mengisytiharkan kononnya perlu darurat. Jadi saya tidak tahu apa yang mereka bincang, sebab saya tak tahu apa yang ada dalam kepala mereka, tapi apa yang dibuat hari ini dalam menentukan keperluan darurat itu, jikalau saya kata kerana gagal mengawal COVID, bukanlah kerana kegagalan itu sebab tidak ada peruntukan undang-undang ataupun executive power untuk mengendalikan keadaan, tapi kalau dia gagal menggunakan semua ini, maka terbukti yang lemah itu adalah Kerajaan Perikatan dan Tan Sri Mahyudin Yassin yang gagal menggunakan tindakan yang dia sendiri kemukakan untuk mengawal COVID-19.
Jadi ini satu alasan saya kenapa saya menyatakan bahawa kalaulah alasan untuk mengawal COVID dengan menggunakan darurat, bagi saya itu adalah satu perkara yang tidak wajar dan tidak perlu, kerana dengan kita mencadangkan kita kata darurat ini bermakna kita telah membawa negara keluar daripada proses-proses demokrasi biasa kepada proses-proses yang dipintas tanpa mengikut lunas-lunas undang-undang yang dibiasa atau terbiasa. Malah waktu darurat itu yang lebih kita rasa bimbang ialah parlimen tergantung, perlembagaan juga tergantung, dan kuasa yang ada kepada mereka yang diberikan mandat untuk melaksanakan semasa atau melaksanakan tugas-tugas semasa darurat ini adalah kuasanya terlalu besar sehingga ia boleh menjejaskan prinsip-prinsip dan asas-asas demokrasi yang ketika darurat sudah tidak terpakai lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Asas-asas dan prinsip demokrasi ketika darurat sudah tidak terpakai. Memang betul roh dan semangatnya itu kerana ketika negara dalam bencana, dalam suasana terancam, kerana negara dalam suasana huru-hara, betul, itu memang satu hakikat. Tapi kalau ada peruntukan lain yang boleh selesaikan perkara tersebut seperti COVID-19, kenapa kita memerlukan perkara yang keluar daripada perundangan biasa dan asas-asas demokrasi? Ini yang timbul soalan, dan saya sebagai ahli parlimen yang bertanggungjawab kepada memastikan, dan kami bersumpah untuk menjaga dan memelihara perlembagaan persekutuan dan semua asas-asas negara ini. So, itu saya berhak untuk menyatakan pandangan saya terhadap kesan buruk yang akan berlaku jika darurat itu dilaksanakan. Saya setuju. Tadi saya ambil tengok balik Rashid Jasri, stock market turun teruk. Saya dipahamkan semasa pengisytiharan tersebut dibuat pada petang tadi, memang saya tengok ada satu laporan yang menunjukkan stock market kita, pasaran saham kita memang jatuh menjuna. Dan itu perkara biasa. Mana-mana dunia pun kalau kata ada diisytiharkan satu usaha ke arah itu, belum buat lagi. Saya tak kata buat lagi ke arah itu, kerana dia bermula dengan keputusan kabinet, sudah memberi isyarat yang negatif kepada pelabur-pelabur, stock market dan mereka yang pada asal berminat untuk berlabur dan sebagainya, akan terjejas teruk dengan isyarat-isyarat yang diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional hari ini. Jadi memang saya setuju dengan saudara Rashid Jasri. Itu adalah merupakan satu kesan besar yang akhirnya akan memberi impak kepada stock market, pelaburan saya katalah, kalaupun tidak, kerana hari ini pelaburan memang kita kata dalam keadaan yang sangat-sangat mengecewakan kerana isu COVID, seluruh dunia dalam keadaan yang demikian rupa. Baik, kita berbalik kepada krisis politik. Tadi saya dah jawab, mengatakan tadi dengan tegas, kalaulah isunya keperluan darurat itu kerana nak mengendalikan COVID, undang-undang yang sedia ada dengan pindaan adalah Akta 342 khususnya, iaitu pengawalan pandemik ataupun pengawalan penyakit berjangkit, sudah ada dia punya keupayaan dan belum lagi dipakai secara maksimum, belum lagi digunakan secara maksimum untuk menguji keberkesanan undang-undang yang dipindah ini. Maka bagi saya keperluan kepada darurat ini tidak mendesak. Apatah lagi kalau kita tengok 3 sebab, iaitu ekonomi lumpuh kena lumpuh sampai tak makan, sampai kita punya simpanan, sampai kita punya dah dan dia kena bagi tahu kepada rakyat,
kemudian musuh datang mengancam kena serang ke atau apa, ataupun rusuhan-rusuhan yang tidak terkawal lagi oleh pihak polis dan sebagainya, maka kewajaran itu barulah boleh kita letak sebagai perlunya kita kepada darurat. Baik. Sekarang mungkin kalau kita menyatakan ini adalah di atas sebab kita kata krisis politik. Ini kita masuk krisis politik. Okey, so saya harap yang lain boleh teruskan masuk sebab kita pun nak masuk poin yang terakhir kita, iaitu krisis politik. Ya. Ahmad Sahimi, siaran pelajaran standard berapa ini? Saya tak tahu. Saya tidak ada standard apa-apa. Mungkin standard dia ini standard PhD universiti. Saya mungkin kalau dia rasa terlalu rendah standard ini, dia boleh pergi ke tempat lain, tidak ada siapa yang menghalang. Ya. Tuan-tuan dan puan, saya akan masuk tajuk yang satu lagi. Apakah hakikatnya darurat yang dicadangkan oleh kabinet untuk diperkenankan yang di-Pertuan Agong adalah sebenarnya kerana krisis politik. Okey? Bukan pandemik. Sebab tadi saya kata kalau pandemik COVID tu dah ada dia punya, kita panggil infrastruktur dia. Ya, untuk mengawal, mencegah, menguat kuasa dengan undang-undang yang lebih ketat. Dan kita berjaya melakukannya melalui lockdown, kita berjaya melakukannya melalui kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan dan sebagainya. Itu masih lagi berjalan dalam konteks kalau ia berjalan, ia tetap akan kendalikan isu COVID ini secara langsung. Mana ada peruntukan-peruntukan tersebut. Sudah ada pun dan dibuat pun. Tapi apakah sebenarnya isu yang dimaksudkan itu darurat keperluannya di sebalik zahir yang menyatakan kerana COVID adalah kerana krisis politik? Ini soalan saya yang terakhir. Sebelum kita nak landing dan sebelum kita mendengar pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat daripada kawan-kawan kita yang memberi pandangan dan pendapat mereka. Ya. Adakah YB bersetuju meningkatnya kes positif 19 seluruh negara, khususnya di Sabah adalah dirancangan rapi bagi membolehkan darurat COVID-19 dilaksanakan? Soalan yang diajukan sharer kita iaitu Rishandi Latif. Ya. Soalan yang agak sukar dijawab kerana kita akan terjebak dalam teori-teori yang boleh kita anggap sebagai teori konspirasi apabila kita mula menerjah soalan-soalan sensitif yang telah dibangkitkan ini. Dan saya rasa untuk kita berbincang tentang teori konspirasi ini sangat-sangat sukar kerana kita tidak ada apa-apa bukti yang menjurus ke arah demikian, walaupun ia tetap kekal menjadi teori konspirasi yang boleh kita guna untuk perbincangan, tetapi sukar untuk kita membuat rumusan dan membuat keputusan, saudara Rishandi. Nur Arilin, tak kisahlah politik ke COVID-19 ke, jaga rakyat tengah susah ni. Ya, betul. Memang betul. Ya. Saya amat bersetuju sekali bahawa yang kita buatlah ni pun adalah untuk memastikan isu yang lebih real dan praktikal di bawah sana ialah tentang persoalan rakyat. Bukan soal kami, bukan soal ahli-ahli politik, tapi soal bagaimana ahli-ahli politik, menteri-menteri, ahli-ahli parlimen dan orang-orang politik menggunakan daya upaya ruang yang dia ada hari ini untuk
memastikan dasar-dasar itu menguntungkan rakyat di bawah sana. Saya tidak akan berpaling daripada keperluan tersebut, ya. Apa lagi? Baik. Itu saya punya respon yang ringkas kepada beberapa soalan yang bagi saya baik. Ni Abdul Fattah Abdul Basir ni, ya. Ini satu dakwaan dia yang kita boleh tengok sebelum saya masuk kepada isu krisis politik, iaitu terbukti YB lah pencetus, penghasut terkeluarnya perkataan darurat politik. Main tarik tali YB tadi berbelit-belit, nanti dengar balik. Abdul Fattah mengatakan saya yang menjadi penghasut kepada istilah darurat politik, tapi tadi saya sebut di antara yang dimainkan di dalam media sosial, bukan saya menyebut tentang darurat politik, dan saya sekadar menjawab dalam perundangan. Jangan lupa, ya, Saudara Abdul Fattah, saya juga ada catatan apa yang saya kata. Saya menyatakan bahawa dalam segi perundangan tidak ada istilah darurat politik. Dan saya mempertahankan kenyataan saya dan menafikan apa yang Abdul Fattah sebut, kononnya saya yang mencetuskan terkeluarnya perkataan ini. Khalas. Baik. Soalan saya ialah, kalaulah dikatakan darurat itu bukan kerana COVID tetapi kerana politik dan kerana krisis politik, maka di sinilah kita balik kepada persoalan asas yang saya dah sebut dari awal dalam tulisan-tulisan saya, bahawa jikalau ia adalah satu krisis politik, ia perlu diselesaikan secara politik. Ketika ia diselesaikan dengan cara politik, maka apa peruntukan cara politik yang boleh kita gunakan untuk selesaikan masalah politik ini? Pertama, asas-asas demokrasi yang termaktub dalam perlembagaan kita melalui perundangan. Yang kedua ialah melalui, ya, asas-asas demokrasi yang terpandu dengan kepentingan negara yang didahulukan daripada kepentingan diri maupun kelompok-kelompok serta kuasa-kuasa yang ada. Dan yang ketiga, asas demokrasi yang terpandu dan terarah dengan, kita kata, peruntukan-peruntukan yang ada dalam perlembagaan persekutuan, dan akhirnya melahirkan penyelesaian krisis politik itu secara demokrasi. Itu maksud saya. Maknanya kalau ianya satu krisis politik, ia mesti diselesaikan dengan cara politik. Dan cara politik itu yang saya masukkan dan saya ulang beberapa kali, ialah cara politik yang menjadikan demokrasi sebagai asas melalui undang-undang negara, perlembagaan, dan juga melalui kebijaksanaan institusi raja berperlembagaan. Itulah yang saya maksudkan dengan penyelesaian politik. Contohnya, kalau ada peruntukan dalam perlembagaan yang menyatakan bahawa seseorang di dalam parlimen itu hilang, dia punya kelayakan, dia mewakili majoriti, kalau dia hilang majoriti itu, kelayakan Perdana Menterinya hilang, diperuntukkan dalam perlembagaan, maka itulah perlembagaan yang akan memandu realiti yang ada hari ini. Kalaulah parlimen diberi ruang untuk membuktikan melalui undi tidak percaya siapa yang kita boleh bawa usul itu ke atasnya, dengan kita meyakini dia sudah hilang majoriti, dan jikalau dibuat secara tersebut, maka itu tandanya
kita menghormati undang-undang yang ada. Itulah maksud saya kepada perundangan dan asas-asas demokrasi. Tapi kalau krisis politik ini dijadikan sebagai alasan menggunakan darurat, maka saya khawatir penggunaan darurat ini boleh membawa kepada satu keadaan yang menggunakan menggunakan peruntukan darurat untuk mematikan demokrasi, mematikan suara-suara, pandangan dan pendapat, serta mematikan lebih penting proses politik yang berpandukan kepada kebebasan pandangan dan pendapat dalam konteks demokrasi yang diperuntukkan dalam negara kita. Maka negara kita akan menjadi lebih buruk di atas nama krisis, tetapi akan membawa yang paling kita bimbang dan kita khawatir ialah salah guna kuasa yang boleh menyebabkan rakyat di bawah akan menderita. Itu dia punya consequences dia jikalau disalahgunakan mandat darurat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak akhirnya membuat satu rumusan pada persoalan, ya, apakah sebenarnya di sebalik darurat yang diisytiharkan oleh ataupun darurat yang telah diputuskan oleh kabinet untuk diperkenankan kepada Yang di-Pertuan Agong. Apa sebenarnya? Jawapan saya, pertama adalah untuk menutup kelemahan Tan Sri Mahyudin Yassin dan kabinetnya yang tidak kompeten kerana gagal mengendalikan krisis COVID-19 dengan menggunakan peruntukan-peruntukan yang sememangnya telah sedia ada dan terbukti berjaya apabila kita melalui PKP yang pertama. Maka kegagalan beliau mengendalikan semua ini dan ketidakupayaan beliau memaksimalkan sebanyak mungkin ruang eksekutif yang ada melalui undang-undang ini membuktikan apa yang selama ini saya sebut dan rakan-rakan saya sebut, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, Tuan Haji Mak Sabu sebut, bahawa kerajaan Tan Sri Mahyudin adalah sebuah kerajaan yang tidak berfungsi dan gagal. Gagal, dan untuk menutup kegagalan itu maka dibawa seluruh negara dengan keputusan kabinet untuk dibawa keputusan darurat yang kemudian akan diperkenankan kepada Duli Yang Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Kedua, dengan mengekalkan langkah darurat ini oleh kabinet, ia adalah sebenarnya meneruskan musibah yang telah mengheret negara ini sejak awal, iaitu langkah syarikat. Maka darurat adalah sambungan daripada musibah ini bagi dia menyelamatkan diri daripada tuduhan pembelot ketika langkah syariatan dibuat. Maka dia akan terselamat dengan darurat daripada sumpahan yang hari ini makan balik dia dan kabinet dia serta pembelot-pembelot. Itu saja. Yang ketiga, boleh kita buat satu pandangan dan pendapat. Saya menyatakan ini hanya pandangan dan pendapat saya. Saya tidak memaksa apa yang saya rumuskan ini kepada tuan-tuan yang mendengar. Iaitu, hakikat sebenarnya guna darurat ini adalah untuk memastikan bahawa kejatuhan Perikatan Nasional kerana hilang majoriti dan takut bajet ditolak menyebabkan Tan Sri Mahyudin Yassin dan kabinetnya membuat keputusan hari ini untuk memutuskan darurat dan kemudian dimaklumkan kepada Tuan Yang di-Pertuan Agong bagi perkenan. Seolah-olah menyatakan bahawa semuanya ini adalah untuk elak diri dia ni dijatuhkan
Saya kata dijatuhkan melalui proses tadi, bukan dijatuhkan dengan cara yang tidak mengikut lunas-lunas undang-undang. Maka dengan sebab itu, darurat hanyalah alasan. Sekadar memahami pukul 4.30 tadi, keputusan yang telah dibawa ke pengetahuan Yang di-Pertuan Agong oleh Kabinet, bukanlah satu keputusan yang wajar, malah ia menimbulkan kekhawatiran bukan sahaja saya tetapi seluruh rakyat. Kemungkinan darurat ini sebagai helah untuk meneruskan apa sahaja agenda yang ada di dalam kepala Tan Sri Mahyudin Yassin dan mereka yang bersama dengan scheme of thing yang dirancangkan pada sejak awal 2020 lagi dan melalui langkah syariatan. Ini pandangan pribadi saya. Saya tidak mewakili apa-apa pandangan, tapi hasil bacaan saya, hasil daripada apa yang saya pahami, saya amati, dan alhamdulillahirabbil alamin. Tadi Presiden Parti Amanah telah pun mengeluarkan kenyataan tentang pandangan yang sama ketika menyatakan bahawa yang darurat itu bukanlah negara, tetapi yang darurat itu adalah Tan Sri Mahyudin Yassin di atas desakan dan tekanan supaya beliau mengundur diri daripada meneruskan perjawatannya sebagai Perdana Menteri dan kerajaannya. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mewakili Pakatan Harapan menyebut tentang kebimbangan beliau terhadap apa yang kemungkinan berlaku jika disalahgunakan darurat ini boleh membawa kepada diktatorship yang kemudiannya akan menafikan keperluan-keperluan demokrasi yang sangat-sangat diperlukan masa keadaan krisis ini. Ketelusan, demokrasi, kebertanggungjawaban sangat-sangat diperlukan untuk kendalikan krisis. Tapi bila buat darurat, benda-benda tu dipintas sebab di atas keselamatan untuk segera dan mengendalikan keadaan, maka apabila tidak ada ketelusan, keamanahan, ia akan memburukkan lagi cara pengendalian krisis COVID-19 ini yang dikatakan cetusan utama kepada apa yang disebut sebagai keputusan darurat ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ucap terima kasih kepada semua yang telah berkongsi live bersama saya dan kemudian telah berkongsinya, ya. Paul Inghausen, saya ucap terima kasih kerana telah bersama dengan kita sejak daripada awal kita bersesi secara live, dan juga mereka yang datang dalam masuk dalam kita punya live pada malam ini. Saya ucap terima kasih dan saya bersetuju dengan Rahmah Ishak, ya, Rahmah Ishak yang telah menitipkan doa dan harapan bahawa, saya jangan lupa saya sebut, ya, keputusan itu dibawa ke pengetahuan Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Tapi kena ingat, perkara 150 dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan kuasa itu, ada proklamasinya untuk diisytiharkan, ada kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan saya bersama dengan salah seorang daripada komentar ini, ya, yang nama Rahma tadi, tak silap saya, menitipkan doa, ya, bahawa semoga Yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaannya serta hikmah yang Allah campakkan dalam diri Yang di-Pertuan Agong untuk memperkenankan sesuatu cadangan daripada kabinet itu, sudah pastilah kita memberi penuh keyakinan kepada Yang di-Pertuan Agong memahami apa yang dibicarakan ini, dan sebanyak mana rakyat yang telah memberikan sekurang-kurangnya daripada interaksi kita pada malam ini, yang melihat tentang darurat ini sebagai satu orang kata keperluan ataupun tidak, Yang di-Pertuan Agong lebih memahaminya. Patik-patik sekalian hanya memberi pandangan dan pendapat dan kebijaksanaan serta hikmah tuanku jual yang akhirnya akan menetapkan apa yang terbaik untuk negara ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, panduan dan juga daripada hidayahnya.
Jadi terima kasih kepada semua yang telah memberi pandangan dan pendapat. Saya menghargai oleh semua pandangan dan pendapat itu, walaupun ada yang berbeza pandangan dan cara mereka memberi pandangan itu mungkin tidak cocok dengan apa yang kita cuba budayakan di sini, tapi itu adalah kebebasan mereka dan akhirnya segala yang ditulis itu mencerminkan diri mereka dan orang yang ada di sini mungkin lebih memahami apa yang mereka niatkan. Terima kasih ya. Dan Datuk mohon jawab soalan saya. Yang soalan Jemyun tadi apa ya? Saya tak ingat tadi soalan dia apa ya? Jemyun Jelly. Boleh tulis balik soalan dia. Saya ketinggalan soalan Jemyun tadi. Terima kasih Muhammad Izzuddin bin Idris di atas ucapan anda. Abu Hassan Asy'ari, demokrasi, hak rakyat, jujurnya memang begitulah yang kita pertahankan. Siapa nak tambah income waktu COVID ini? Terima kasih Auni Syafiqah kerana memberikan kata nasihat pada diri saya. Ada juga saya doakan semoga dalam keadaan yang sihat walafiat. Dan Balang Kapung, terima kasih juga di atas kesudian mendengar pandangan dan pendapat yang saya berikan. Takut pada bayang-bayang, bukan pasal darurat, itu pandangan ya. Dan seterusnya kepada semua yang telah berinteraksi, terima kasih sekali lagi. Dan saya akan memaklumkan dari masa ke semasa pandangan-pandangan terhadap isu semasa yang akan kita postkan dalam Facebook saya. Semua yang saya cakap ini ya telah saya simpulkan dalam sedikit penulisan saya sebentar tadi lepas maghrib solat, sehingga menanti jadual temu janji kita, saya sempat menitip satu tulisan ringkas tentang pandangan saya terhadap darurat ini, dan insya-Allah esok pagi akan dimuat naikkan dalam Facebook dan boleh baca dan sharekan dengan semua orang supaya kita jadi medan interaksi kita dapat kita gunakan untuk kita meneruskan lagi harapan kita. Semoga negara kita terpelihara, teruskan lawan COVID, perjuangan masih belum selesai. Jaga diri masing-masing, stay safe, dan tak perlulah kita buat seperti biasa. Biasakan diri kita dengan norma-norma baru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan memberikan kita semangat. Okay, signing off. Terima kasih sekali lagi. Semoga malam ini Allah bagi kita ketenangan. Jangan lupa sebelum memejamkan mata, berzikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.